Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini Isnin 18 Januari 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Ibrahim. Surah Ibrahim, sambungan perbincangan kita bermula di ayat yang kelima. Ayat yang kelima, tafsir pimpinan muka surat 481. Surat Ibrahim ayat 14, juzuk yang ke-13. Surah yang ke-14, juzuk yang ke-13, ayat yang kelima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Balik kita semula kepada ayat yang kita baca, ayat yang kelima, iaitulah kisah Nabi Musa AS. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Al-Quran ini begitulah keadaannya. Kisah-kisah para nabi diulang-ulangi di dalam Al-Quran kerana episod penceritaan berulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tenang, esok kacau pula Abu Jahal. Berbeza dengan kisah Sayyidina Yusuf AS, Allah Ta'ala ulang sekali je dalam Quran sebab dia berbentuk pendidikan keluarga. Maka kita boleh ambil pengajaran di situ yang cukup besar. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, munasabatul ayat, kedudukan ayat Al-Quran dipanggil munasabah. Munasabah. Sebelum mari cerita Nabi Musa ni, Allah SWT telah peringatkan kepada kita tentang peranan tugas Nabi. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum.
Tengok dalam ayat yang keempat, Allah kata, wa ma arsalna mir rasulin. Kami tidak utuskan mana-mana rasul kecuali melalui kitabnya, melalui lidah kaumnya. Liyubayyina lahum, supaya senang para nabi menyampaikan hukum hakam, penjelasan itu kepada kaum mereka. Jadi alhamdulillah, dalam nota kaki ayat 4 nombor 466 kita sudah baca semalam, panjang sekali persoalan tentang bagaimana Nabi SAW diutus kepada ilan nasi kafah, tapi bahasa dia Al-Quran, bahasa Arab, tidak bahasa internasional sebagaimana kata orang sekarang. Maka alhamdulillah jawapannya telah diberi. Para jemaah yang sudah ikuti nota kaki nombor 466, ana tak ulang balik di sini kerana kita nak pergi kepada ayat yang kita baca. Namun begitu, orang panggil sebagai peringatan, beberapa perkara perlu diambil perhatian dalam isu bahasa. Isu bahasa, di antara bahasa ni, para jemaah sekalian, kita kena ambil perhatian betapa pentingnya bahasa interaksi ataupun komunikasi. Sebab itu Al-Quran itu dibenarkan oleh para ulama Islam supaya kita terjemahkan tafsir makna Quran. Mungkin kita nak terjemah Quran seperti yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla itu sukar, itu kalam Allah. Tetapi ramai di kalangan ulama mengatakan terjemah makna Quran ataupun tafsir makna Quran itu dibenarkan. Maka alhamdulillah, ana dah maklumkan bahawa di Mujamma' Malik Fahad, pusat percetakan Al-Quran yang berpusat di Madinah Al-Munawwarah, telah pun menerbit Quran, terjemahan makna Quran dalam berbagai bahasa. Kita kata itu boleh menyampaikan. Dan tidak ada hujah lagi bagi orang ajam, bukan Arab, mengatakan kami tak faham, kami tak faham. Kita sudah ada terjemahan. Sudah ada terjemahan Al-Quran itu, bermakna terjemahan itu boleh memahamkan mereka yang tidak memahami bahasa Arab. Jadi kalau andai kata dia tak dapat faham juga, dia kena pergi kepada para pendakwah, kena menggunakan pendekatan terjemah. Sabda Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata, wallazi nafsi biyadih, demi jiwaku di bawah kuasa Allah Ta'ala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak sampai khabar aku ini kepada mana-mana umat, Yahudiyun wala Nasraniyun thumma lam yu'minu billadhi ursitu bihi, tapi mereka tidak beriman dengan risalah yang aku diutuskan untuk menyampaikannya, illa kana min ashabin nar, nascaya mereka semua ahli neraka, wal-iyazubillah. Artinya, sampai ada dia faham bahasa Arab atau tidak faham, terjemahan itu dapat memahamkan mereka. Maka di sini yang kedua, kata di para ulama tafsir mengatakan bahawa setiap kaum mesti ada orang yang menyampaikan agama ini kepada mereka, sama ada melalui bahasa dia sendiri ataupun dia panggil terjemahan. Maksudnya setiap kabilah, setiap kaum mesti ada pendakwah-pendakwah yang memahami bahasa mereka. Contohnya Cina, ada ustaz Cina. Jepun, ada ustaz daripada Jepun, dan ada terjemahan dalam Quran dengan bahasa Jepun. Dan alhamdulillah, di antara pengalaman yang anda lalui melalui penubuhan JDC, Japan Dakwah Center, yang ditubuh oleh sahabat-sahabat kita di Osaka, kita nampak ada kesan bahawa pertama sekali kita perdengarkan yasma' kalam Allah, biar mereka dengar Al-Quran. Kemudian kita beri terjemahan. Ini memberi kesan kepada jiwa mereka. Maka setiap pendakwah yang nak berdakwah kepada mana-mana kaum, la budda an yata'allama lughatan, mesti dia kena belajar bahasa orang itu supaya dia dapat menyampaikan Islam ini kepada masyarakat di sana. Ataupun kalau kita tak mampu nak belajar bahasa, kita sudah tua, masa sudah tidak ada,
maka menjadi tanggungjawab membawa mutarjim. Mutarjim maknanya penterjemah. Kita bercakap diterjemahkan oleh orang tempatan dengan huraian-huraian yang sepatutnya itu sepatut. Kemudian dalam ayat ini juga para ulama mengambil istimbat bahawa khutbah Jumaat boleh disampaikan dengan bukan bahasa Arab. Namun begitu, rukun asasi dikekalkan seperti ittaqullah, kan? Baca ayat Quran satu ayat, kemudian selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana rukun asas kena baca dengan bahasa Arab, yang lain boleh diterjemahkan berdasarkan kepada ayat ini bilisani qaumihi, supaya disampaikan. Kalau anda bercakap bahasa Arab, pendengar semuanya tak erti Arab. Jadi apa faedahnya khutbah itu? Khutbah itu untuk nasihat, untuk disampaikan. Maka di sini juga dapat dipahami oleh para ulama Islam, ta'allum, belajar bahasa lain daripada Arab tidak haram. Bahkan dia menjadi wasilah, alat untuk menyampaikan Islam itu kepada siapa? Kepada orang yang tidak memahami bahasa Arab. Baiklah, itu sedikit huraian, tambahan huraian kepada perbincangan ayat yang keempat yang telah kita bincang dalam siri yang lepas. Kita sambung kepada ayat kita ini, para jemaah sekalian. Inilah gaya pendidikan Al-Quran, iaitu dibawanya kepentingan-kepentingan yang asas tentang setiap Rasul tu ada bahasa dia sendiri. Maka Allah Ta'ala lah yang berkuasa, yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah Ta'ala beri petunjuk hidayah kepada siapa dia kendaki, dan kumpulan yang lain pula disesatkan siapa yang dia kendaki. Jadi ana selalu ulang kalimah yang disebut oleh para ulama Islam bahawa hidayah itu terbagi kepada dua. Satu dia panggil hidayatul irsyad, hidayah membimbing manusia. Para pelajar jangan bertukar. Hidayatul irsyad wa taujih, hidayah memberi bimbingan, menyampaikan dakwah, mengajak manusia, itu kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para pendakwah sampai hari kiamat. Wa amma hidayatut taufiq, hidayah memberi taufik supaya orang terima, orang faham, orang beramal, itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla semata-mata, bukan di bawah kuasa kita. Jelas gitu. Itu hidayah. Baik, kita pergi kepada kisah Nabi Musa alaihissalam untuk nak menguatkan hujah ke atas mereka yang menolak Al-Quran bahawa Nabi Musa juga sudah datang dengan cara yang sama, mengajak manusia kepada tauhid, kepada Allah Azza wa Jalla. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Dengan apa Nabi Musa datang? Tengok. Biayatina, dengan tanda-tanda kekuasaan kami. Nabi Musa pada masa yang lalu dengan membawa mukjizat kami. Tanda-tanda itu dengan makna mukjizat. Tengok nota di bawah, dia kata yakni 9 jenis mukjizat yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya, sebagaimana yang tersebut dalam suratul A'raf yang telah kita bincang dulu. Surah yang ke-7 yang lepas, dalam suratul A'raf kita sudah bincang tentang mukjizat Nabi Musa, 9 ayatin, kan. Mari katak, kutu, kemarau, darah, macam-macam lagi yang telah kita telah pun bincangkan. Para jemaah sekalian, itu dia panggil di antara mukjizat yang jelas nak depan mata dia yang berterusan, iaitulah tongkat Nabi Musa dengan tangan dia sendiri. Maka mereka tak boleh lagi nak engkar sebenarnya bi ayatina tu. Ayat yang ke-9. Dan yang besar dia kitab Taurat, sebagaimana kami utuskan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin, demikianlah kami utuskan Nabi Musa dengan bahasa dia Ibrani, bahasa Taurat. Maka setiap nabi itu ada bahasa dia sendiri. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa dia perlu diterjemahkan kepada semua bangsa.
kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Bawa mukjizat yang nyata. Apa dia kerja? Sambil itu kami beri arahan, berfirman kepada Musa, an akhrij qaumaka minaz zulumati ila nur. Sambil kami, hendaklah engkau, Musa, mengeluarkan kaum Bani Israel dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman. Ingat, daripada gelap gelita kufur kepada cahaya iman. Dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang zulumat an-nur. Kenapa waktu sebut tentang zulumat, tentang gelap, digunakan bahasa jamak, kan? Bahasa plural dia panggil jamak. Sebab jalan-jalan kekufuran, kesyirikan, khurafat, bid'ah, mungkar banyak lorong. Tapi an-nur, jalan yang benar, iaitulah satu lorong saja. Kalau zaman Nabi Musa, lorong yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Zaman kita ni, lorong yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lari dari landasan. Ihdinas siratal mustaqim. Maka itu dipanggil bahasa rahsia az-zulumat ila nur. Dakwah Nabi juga mengeluarkan manusia daripada zulumat kepada nur. Dakwah puak kafir minan nuri ila zulumat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada terjebak kepada demikian. Baik. Dalam episod kisah Nabi Musa dalam siri ini, dalam surah Ibrahim ni, dia ada satu part lain pula yang disebut wa zakkirhum bi ayyamillah. Musa, hendaklah ingatkanlah mereka dengan hari-hari. Hari mana ni? Bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Apa dia hari Allah Ta'ala itu? Tengok nota di bawah. Hari-hari Allah yakni peristiwa-peristiwa yang bersejarah bagi sesuatu umat yang sentiasa dikenang. Kita ni kata orang tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat kita dilahirkan, dibesarkan dan dididik dan diasuh, kan? Maknanya ni kena peringatkan kepada Bani Israel. Bilakah ni? Apabila ada tanda-tanda bibit-bibit menunjukkan mereka dah mula nak terlupa dengan ayyamillah, dengan hari-hari yang telah lalu. Kita ni kadang-kadang manusia ni mudah lupa. Dulu kita susah, sekarang kita senang, mula nak jadi takabur. Mula nak kata orang. Dan ataupun dulu kita senang, sekarang susah. Kena ingat belaka dua-dua. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa peringatkan supaya suatu umat yang sentiasa dikenang kerana mengandungi nikmat-nikmat pertolongan Allah ataupun bala bencana yang membawa kepada naik atau jatuhnya sesuatu umat. Jangan lupa, peristiwa ini peristiwa besar. Dalam hidup kita ni, kalau kita tak ingat, kita lupa, bermakna kita akan jadi manusia yang mudah lupa daratan, mudah takabur, mudah sombong, mudah angkuh, mudah tak erti bahasa, mudah tak dengar kata. Allah peringat, zakir ya Musa. Musa, peringatkanlah kepada kaummu Bani Israel dengan hari-hari yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Apabila Fir'aun dengan geng-geng dia telah tenggelam dalam laut. Allahu Akbar. Dan ingat juga waktu hari-hari sejarah hitam bagi kamu ketika kamu diperhambakan oleh Fir'aun pada awal dulu. Dia telah bunuh anak laki-laki, membiarkan anak perempuan. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi Musa peringatkan kau ni jangan mudah lupa daratan. Bahasa orang sekarang, Melayu mudah lupa tak? Waktu sekali kita kena ganyang, bangkit sekejap. Habis pakai dia panggil kempen. Sampai nak beli barang pun BMF. BMF tu orang putih juga. Sebenarnya belilah barang orang Muslim dulu, kan? Tapi sambil-sambil kempen Melayu jadi orang putih, tak apa. Tapi bila kita reda balik, mula dah. Orang panggil Kelantan, kata mula berkokeh. Mula cari pasar, cari. Sebab apa? Kita rasa kita mudah selesa. Mudah lupa.
Allah Ta'ala suruh Nabi Musa peringatkan kaum dia, wa zakkirhum bi ayyamillah, peringatkan hari kita kena seksa, azab, nak boleh ke selesai masalah, nak boleh ke Fir'aun tenggelam dalam laut ni bukan satu masa yang pendek. Nabi Musa telah melalui hari-hari yang begitu dahsyat. Maka Allah Ta'ala sebut objektif kenapa memperingatkan mereka ini dengan hari-hari yang berat ini. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu, dengan cara memperingatkan sejarah, mengulangi balik sejarah, mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar, lagi kuat bersyukur. Allah Ta'ala peringat. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia dengar Nabi SAW bersabda, innahu bainama Musa AS, sedang Nabi Musa AS fi qaumihi, bersama kaumnya, yuzakkiruhum bi ayyamillah, memperingatkan mereka supaya jangan lupa dengan hari-hari yang Allah Ta'ala telah timpakan atas kamu, sama ada nikmat dia atau bala dia. Untuk apa? Supaya kamu menjadi manusia yang syukur dengan nikmat, manusia yang bersabar dengan ujian, dengan bala, kan? Maka nak syukur, nak sabar, mu kena ikut ajaran aku ni. Aku nak keluar kamu daripada zulumat ila nur. Kena ikut. Jadi apakah yang diperingatkan oleh Musa kepada kaumnya? Tengok tuan-tuan, ini bahasa Quran. Allah Ta'ala jawab, ayat yang ke-6, ini isu yang diperingatkan oleh Nabi Musa kepada kaum dia. Tengok ayat 6. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Dan ingatlah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ini Allah Ta'ala suruh Nabi kita ingat. Wazkur ya Muhammad, kata-kata Nabi Musa AS kepada kaumnya. Apa Musa kata? Uzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu. Ingat, apa dia nikmat Allah Ta'ala? Iz anjakum min ali Fir'aun. Tatkala Allah menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya. Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun. Kata ulama tafsir, bila sebut al, tu masuk belakang lah sekali dengan Fir'aun lah. Jangan kata, ini keluarga saya tak masuk lah. Masuklah saya. Itu maksud dia Ali. Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun ni masuk juga. Ingat, tatkala Allah selamatkan kamu dari Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Yasumunakum su'al azab. Yang sentiasa menyeksa kamu dengan berbagai-bagai seksa yang buruk-buruk. Seksa Fir'aun tak buat apa kepada Bani Israel. Tak ada belakang. Apa dia di antara penyeksaan dia? Wa yuzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu. Dia siasat, kan? Dia pergi jalan, tengok dalam kampung mana orang perempuan mengandung, tanda. Beranak, lahir, laki perempuan, laki. Habis cerita. Kita dalam Islam ni, kita buat akikah. Buat akikah dengan apa? Dengan sembelih kambing. Fir'aunnya akikah dengan sembelih anak. Anak-anak Bani Israel. Allahu Akbar, dahsyat dalam hidup kita ni, bukan senang. Kan? Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sebab apa anak perempuan dibiarkan? Ni kata di ulama tafsir,
Yastahyu yatrukuna banatikum ahya'an lil khidmah. Allah. Supaya orang perempuan ni jadi ni dayang-dayang, jadi hamba yang memberi khidmat kepada puak-puak Firaun. Allah. Jadi hamba, jadi istihya, apa ni, kata di ulama, kenapa hidup tu jadi bala? Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan kejadian demikian itu mengandungi bala, bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Walaupun anak perempuan tidak disembelih, tapi bala lah bagi dia. Sebab apa? Dia tengok adik-beradik dia kena sembelih, dia tengok keluarga dia kena seksa, dia tengok, dahsyat. Kata bahasa Arab kata laisal mukhbar kal muayanah. Tak sama, orang dengar dengan orang tengok tak sama. Waktu berlaku penyiksaan kepada sebahagian umat Islam di negara-negara tertentu, mengikut apa yang dicerita oleh mereka, pengalaman hidup mereka, dia kata yang hidup yang paling dahsyat apabila mereka tengok keluarga sendiri diseksa depan mata. Mak dia, adik-beradik dia diseksa, diambil pokok penjahat ni, rogol depan-depan. Azab. Manakala mati azab, tapi melihat orang buat penyiksaan depan mata lebih dahsyat daripada disembelih. Dia sendiri tu kena sembelih, kan? Penyiksaan jiwa, penyiksaan mental, penyiksaan macam-macam penyiksaan yang berlaku. Allahu Akbar. Ini dia panggil hidup itu termasuk dalam jumlah azab. Lebih-lebih lagi anak perempuan ni pula dia jadi hamba, jadi macam-macam, jadi dikhianat oleh puak-puak Qibti, puak-puak Firaun, wal iyazubillah. Baik. Itu di antara nasihat Nabi Musa kepada pengikut dia, supaya mereka jangan lupa daratan, jangan lupa peristiwa yang telah berlaku, yang telah menimpa ke atas mereka. Sebab apa? Tengok ni ayat. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kamu memberitahu. Ini panggil peristiharan daripada Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba dia setelah diperingatkan kepada mereka ayyamillah, hari-hari yang telah berlalu. Mana kita dalam hidup atas dunia ni 2 je hari kita lalu. Betul ke tidak? Hari yang pertama hari kita senang, hari yang pertama hari kita susah. Apa yang kita nak buat para jemaah sekalian bila senang, apa yang kita patut buat bila kita susah, diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-7. Wa iz ta'azzana rabbukum wazkuru, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Tuhan kamu memberitahu, mengisytiharkan, la in syakartum la azidannakum, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nascaya aku tambahi nikmatku kepada kamu. Bisyukri tadum an-ni'am, dengan kita bersyukur nikmat itu berkekalan. Ini kata di para ulama, syukur itu 2 perkara: mengekalkan nikmat yang sedia ada dan menarik nikmat yang baru yang belum ada. Siapa dia nak nikmat yang baru, syukur yang lama. Siapa dia nak kekal nikmat yang lama, syukur nikmat yang sedia ada. Jangan kufur lah. Kita syukur. Cara nak bersyukur nanti kita huraikan apa ni. Yang penting di sini Allah Ta'ala sebut, kalau syukur aku tambah lagi. Masya Allah. Tapi sebaliknya, wal'iyazubillah, apa dia? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan demi sesungguhnya,
Jika kamu kufur, engkar, sesungguhnya azabku amatlah berat. Ingat. Engkar, kamu kufur, azab aku dahsyat. Maka di sini para jemaah sekalian, kita duduk atas dunia ni di antara syukur dengan kufur. Di antara syukur dengan kufur. Dua tu ya. Nak lagi mana lagi kan? Jadi kita diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya sentiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia manusia tak syukur, bermakna dia kufur. Siapa dia manusia tak syukur, bermakna dia kufur. Jadi dua perkara ini yang tak boleh lepas daripada diri kita. Cuma bagaimana kita nak tunjukkan kesyukuran kita. Tanda tuan-tuan, kaifa nashkur. Bagaimana kita nak syukur? Di sini panjang para ulama menghuraikan kepada kita supaya kita ingat bahawa dalam ayat ini Tuhan kata wazakirhum bi ayyamillah. Hendaklah kamu sentiasa memperingatkan mereka tentang hari-hari yang telah berlalu. Ada hari senang, ada hari susah. Tanda para pendakwah, hadza dalil. Ini dalil menunjukkan masyru' disyariatkan kepada para pendakwah al-wa'iz membawa isu-isu muraqqiq lil qulub al-muqawwi lil yaqin, yang melembutkan hati, menguatkan keyakinan. Kita pendakwah ni kena bawa dua cerita. Ingat, kita dulu susah gini-gini, Allah Ta'ala mari memberi pertolongan kepada kita. Mana kita rasa, kalau kita nak kata kita ni tak ada Tuhan, dah lama dah puak kita ni mati lanyak piram. Tapi oleh kerana ada Tuhan yang memberi bantuan kepada kita, sampai hari ni kita hidup. Itu dia panggil nak menguatkan iman. Kadang-kadang iman tu dia lemah, dia futur, lemah mari. Saya selalu buat bandingan dengan anak-anak di Palestin. Yahudi memiliki semua kecanggihan. Senjatanya, orang kata Yahudi nah di antara senjata yang paling canggih sekali kan, yang paling hebat sekali. Senjata duduk dengan siapa? Duduk dengan Yahudi. Duduk dengan Yahudi. Tapi hebat-hebat Yahudi pun dia tak mampu nak menghilangkan orang Palestin. Anak-anak Palestin duk main dengan batu, lontar dengan batu pun menggigil. Kata orang kejuk batu buat Yahudi berlawan dengan anak batu Palestin. Macam mana? Ini menunjukkan bahawa kita kena peringatkan keyakinan adanya Allah Azza wa Jalla. Dengan cara mana? Dengan cara kita mengingati peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kena ingat. Maka dalam ayat ini juga Allah SWT peringatkan kepada kita supaya sentiasa bersyukur. Allahu Akbar. Likulli sabarin syakur. Dalam surah ini Tuhan kata, bagi orang yang sabar, orang bersyukur, Allah Ta'ala akan beri nikmat. Dalam suratul Luqman Tuhan kata apa? Wa min ayat inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Dua ayat. Tanda. Ayat yang pertama ayat yang kita baca ni. Kan? Ayat suratul Ibrahim. Kemudian ayat yang kedua suratul Luqman ayat 31. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Dua. Dalam kisah Sabak ayat 19, faja'alnahum ahadits wa mazzaqnahum kulla mazzaqin inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Tiga ayat yang ketiga semua menunjukkan likulli sabarin syakur. Ayat yang keempat dalam surah Asy-Syura ayat 33 sama juga, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Masa kita pendek, kalau tidak saya hurai satu ayat ni, tapi tuan-tuan boleh tanda ada 4 tempat. Arba'at mawadhi', ada empat tempat dalam Al-Quran yang menunjukkan anna ayatir Rabb, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu dapat diambil manfaat oleh siapa? Oleh ahlus sabri wa syukri,
oleh orang yang sabar, oleh orang yang syukur. Ini tanda dia. Menarik, 4 ayat. Tanda ayat yang pertama surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 7 yang kita baca ni. Kemudian sekali lagi surah Luqman ayat 31, surah Saba ayat 19, surah Syura ayat 33. Semua ayat ini inna fi zalika laayatin likulli sabarin syakur. Semua peristiwa yang berlaku itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Maka disitulah kata para ulama Islam, al-imanu nisfan. Iman itu bagi dua, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Setengahnya syukur, setengahnya sabar, setengah lagi syukur. Inna fi zalika laayatin likulli sabarin syakur. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, ajaban li amril mu'min, pelik semua urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, semua urusan orang mukmin itu baik. Walaysa zaka li ahadin illa al-mu'min, tidak ada kebaikan ini kecuali seorang yang betul-betul beriman. In asabathu sarra asyakar, bila dia dapat kesenangan dia syukur. Fakana khairan lahu, lebih baik bagi dia. Wa in asabathu darra asabar fakana khairan lah, kalau dia ditimpa musibah dia sabar, itu yang terbaik untuk dia. Famanazilul iman kulluha baina sabri was syukri, maka tingkatan iman itu duduk antara sabar dengan syukur. Marilah kita menjadi manusia yang bersyukur. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat faedah daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kita kerugian atas dunia ni para jemaah sekalian. Cuma bagaimana kita nak bersyukur? Para ulama Islam mengatakan syukur itu mengikut kategori. Orang ada ilmu, tanda syukur, mengajar, mendidik masyarakat, mentarbiah umat, syukur ilmu. Kalau kita boleh mengarang kitab. Kalau kita boleh apa saja, yang penting kita sampaikan ilmu. Yang kedua, syukur orang ada harta, infak fi sabilillah, membantu orang yang susah, yang memerlukan, bayar zakat. Syukur orang punya kekuatan dengan, yang penting syukur itu pelbagai cara. Sabar pun berbagai cara juga. Saya dah sebut selalu, sabar ada 3 perkara. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar menghadapi musibah ujian. 3 perkara ini mesti kita kena serentak. Baik, kita ambil ayat yang terakhir dalam sidi ini. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Nah, ingat, ini masih lagi dalam kuliah tazkirah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Baginda Musa sallallahu alaihi wasallam berkata, in takfuru, Bani Israel, umatku, kalau kamu dan sesiapa jua yang ada di atas muka bumi ini seluruhnya, wa man fil ardi jami'a, semua manusia di atas muka bumi ini, engkar kufur terhadap Allah Azza wa Jalla, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka hal yang demikian tidak merugikan Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Maknanya kalau seluruh dunia ni kufur, engkar, lawan Tuhan, Tuhan tak rugi apa-apa. Yang ruginya siapa? Yang ruginya orang yang lawan, orang yang kerah kepala, orang yang tak dengar kata, itu je yang rugi. Baik, dalam sebuah hadis ni panjang, daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah, itu dipanggil hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaitu, wahai hambaku, semua kamu dalam keadaan sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. 1, fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah dengan aku, menasai aku beri hidayah kepada kamu. Nak minta hidayah dengan siapa? Dengan Allah, jangan duk minta kat saya, tak tu kalau.
Yang kedua, ya ibadi kullukum ja'yun illa man at'amtuhu. Hei hamba aku semua kamu tu lapar kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum. Memintalah makanan dengan aku beri pada kamu. Yang ketiga, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Hamba aku semua kamu tu bertelanjang tak ada pakaian, kan? Kecuali orang yang aku beri pakaian kepada kamu. Minta dengan aku pakaian. Masya Allah. Yang keempat, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiruz dzunuba jami'a. Wahai hambaku, kamu semua bersalah pada siang hari dan juga pada malam dan pada siang hari. Akulah pengampun dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun dengan aku beri keampunan kepada kamu. Masya Allah. Yang kelima, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Hei hamba aku, mu tak mampu nak beri mudarat kepada aku, kan? Mu tak sampai nak beri mudarat pada aku, mu nak mudarat la. Walan tablughuni naf'i fatanfi'un. Mu tak boleh nak beri manfaat pada aku juga tak boleh. Maknanya Allah Ta'ala ni terkaya, ghaniyun, terkaya daripada segala keperluan. Tak ada. Allah Ta'ala suruh kita ibadat bukan untuk dia, untuk kita. Yang ke-6, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum. Hei hamba aku, sekiranya kumpulan yang terawal dulu, kumpulan yang kamu dia, insakum wa jinnakum, jinnya dengan manusianya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, satu hati je belaka, baik juruh belaka, ma zada zalika fi mulki syai', tak bertambah apa-apa dalam kerajaan aku. Mana aku suruh membuat baik bukan kerana aku, bukan untuk aku, kerana aku, tapi bukan untuk aku, untukmu. Ya ibadi. Yang ke-7, Allah Ta'ala panggil, hei hamba aku, kalaulah yang terawal kamu, yang terakhir kamu, manusia kamu, jin kamu, ala afjari qalbi rajulin, satu hati je jahat belaka, ma naqasa zalika min mulki syai'an, tidak berkurang kerajaan aku ini. Tak ada siapa nak sembuh aku, tak ada korang. Tunggu neraka ya buatmu. Allahu Akbar. Yang ke-8, ya ibadi, hei mak hamba aku, kalaulah semua hak terawal yang terakhir, manusia dengan jin, qamu fi sa'idin wahidin, duduk di satu tempat, fasa'aluni, mereka minta dengan aku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, aku beri setiap orang permohonan dia. Kita ni masing-masing ada permohonan. Ada orang nak ni, ada orang nak ni, kan? Tuhan kata aku beri, ma naqasa zalika mimma indi, tidak berkurang apa yang ada di sisi aku, kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, ibarat kata ambil pucuk jarum, celup dalam laut, angkat, apa yang kurang? Tak ada kurang apa-apa. Allahu Akbar. Hadis ni riwayat Muslim. Cara jemaah sekalian, inilah kuasa Allah Azza wa Jalla. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Mana kalau mu engkar, kalau kamu kufur, sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya daripada berhajat kepada kamu. Kamu yang berhajat kepada Allah, dan lagi terpuji dengan semua apa yang Tuhan buat itu dipuji. Kita dah bincang semalam, la yuhmadu fi makruhin siwa, tak ada orang puji dalam benda yang kita tak suka lain pada kita puji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Jadi para jemaah sekalian, setakat itu dulu dalam siri ini. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, bermula ayat yang ke-9, iaitulah kisah Nabi Nuh, Ad dan Samud. 3 kumpulan ini yang berdekatan, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.